Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi di dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu pelajaran solah. Tadi masuk sudah minggu 8, muka surat 42 hingga 45. Okey, tajuk pembelajaran kita pada hari ini iaitu solat gerhana matahari dan bulan. Kita teruskan. Okey. Solat gerhana matahari dan bulan, pengertiannya ialah sembahyang gerhana matahari, khusufus syam dalam bahasa Arabnya, ialah sembahyang sunat ketika berlakunya gerhana matahari. Gerhana matahari ini berlaku apabila berlakunya gerhana matahari, ya. Dan sembahyang gerhana bulan, khusyuful qamar, ialah sembahyang sunat ketika berlakunya gerhana bulan. Maksudnya di sini apabila sembahyang gerhana bulan dilakukan kerana berlakunya gerhana bulan. Bilangan rakaatnya 2 rakaat. Gerhana ni, sembahyang gerhana, bilangan rakaatnya 2 rakaat. Waktu sembahyang gerhana ialah waktu sembahyang gerhana matahari. Tadi sembahyang pada waktu matahari ialah waktunya, iaitu bermula berlakunya gerhana hingga terakhir ketika matahari kembali terang. Maksudnya di sini waktu timbul gerhana tu, terpampan matahari tu sampai matahari tu terang berbalik. Kalau waktu gerhana bulan, iaitu waktunya bermula berlakunya gerhana hingga berakhir ketika bulan telah kembali atau terang atau terbitnya matahari. Maksudnya di sini kalau gerhana bulan, iaitu gerhana bulan itu ketika berawal ia gerhana sehingga berakhir bulan itu datang kembali, terang bulan itu. Cara sembahyang gerhana ada 3 cara tu, iaitu satu, sekurang-kurangnya ialah 2 rakaat seperti sunat zuhur. Yang kedua iaitu cara sederhana ialah 2 rokok dan 2 qiyam pada tiap rakaat dengan tidak dipanjangkan bacaan pada keduanya. Maksudnya sini 2 rokoknya, ia berbuat 2 rakaat rokok dan 2 qiyam. Yang ketiga, afdalnya ialah 2 rokok dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan dipanjangkan bacaan pada keduanya. Masa rokok tu boleh juga dia dipanjangkan. Yang ketiga tu, 2 rokoknya tu boleh juga dipanjangkan bacaannya. Okey. Niat sembahyang gerhana matahari. Ia punya niatnya, kalau imam, usalli sunnatal khusufi syam ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kalau yang menjadi makmum, usalli sunnata khusufi syamsi ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat gerhana matahari 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Kalau niat sembahyang gerhana bulan ialah, kalau imamnya usalli sunnata khusufil qamari ra'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Kalau menjadi makmum, usalli sunnata khusufil qamari ra'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku sembahyang sunat gerhana bulan 2 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Cara sembahyang gerhana ada 3 cara, iaitu
Satu sekurang-kurangnya ialah 2 rakaat seperti sunat zuhur. Maksudnya sunat zuhur ni sebelum tadi sembahyang zuhur ada tanikan sembahyang 2 rakaat sunat 2 rakaat kan. Macam itu caranya. Yang kedua, cara sederhana ialah 2 rukuk dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan tidak dipanjangkan bacaan pada keduanya. Dan yang ketiga, afdalnya ialah 2 rukuk dan 2 qiyam pada tiap-tiap rakaat dengan dipanjangkan bacaan pada keduanya. Cara sembahyang gerhana yang afdal. Kalau tadi yang biasa ni yang afdalnya iaitu 1 pada rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah sunat dibaca surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk dan dibaca dalam rukuk itu tasbih Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih dalam surah Al-Baqarah. Maksudnya di sini dibaca ayat 100 surah Al-Baqarah. Kemudian ia angkat kepalanya daripada rukuk dan ia iktidal macam biasa, ia sembahyang berdiri, lepas itu baca Al-Fatihah, lepas tu baca surah Al-Baqarah, lepas tu ia rukuk Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, dan selepas itu ia membaca surah Al-Baqarah ayat 100, kemudian diangkatnya kepalanya daripada rukuk dan ia beriktidal. Dalam iktidal itu qiyam yang kedua bagi rakaat pertama sesudah surah Al-Fatihah dibaca, baca surah Ali Imran, kemudian ia rukuk dan membaca tasbih di dalamnya pada 80 ayat surah ayat 80 ayat 80 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia iktidal dan kemudian ia sujud. Dalam sujud itu ia membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, dan selepas itu ia membaca surah Al-Baqarah ayat 100, kemudian ia bangkit duduk di antara 2 sujud dan kemudian ia sujud yang kedua sama macam sembahyang biasa. Lepas itu yang keempat, dalam sujud yang kedua itu ia membaca tasbih kadar 80 ayat 80 ayat 80 surah Al-Baqarah. Kemudian ia bangun bagi rakaat yang kedua. Pada rakaat kedua, bagi qiyam yang pertama, sesudah surah Al-Fatihah sunat dibaca surah An-Nisa. Kemudian rukuk dibaca di dalamnya tasbih kadar 70 ayat, iaitu ayat 70 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia mengangkat kepalanya daripada rukuk dan iktidal. Dan yang keenam, dalam iktidal itu, qiyam yang kedua bagi rakaat yang kedua. Sesudah surah Al-Fatihah dibaca surah Al-Ma'idah. Kemudian ia rukuk dan membaca tasbih di dalamnya kadar 50 ayat daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia iktidal dan kemudian ia sujud. Dalam sujud itu ia membaca tasbih kadar 70 ayat, iaitu 70 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia mengangkat duduk di antara 2 sujud dan kemudian ia sujud yang kedua. Dan yang ke-8, dalam sujud itu ia membaca tasbih pada kadar 50 ayat, ayat yang ke-50 daripada surah Al-Baqarah. Kemudian ia tahiyat akhir dan memberi salam. Beberapa masalah yang berkenaan. Pertama, sunat menyaringkan bacaan dalam sembahyang gerhana bulan. Yang kedua, sunat memperlahankan bacaan-bacaan dalam sembahyang gerhana matahari. Maksudnya kalau waktu malam boleh dinyaringkan suaranya tu ketika membaca, dan kalau ia siang dia sunat diperlahankan suaranya tu ketika sembahyang gerhana matahari tu. Yang ketiga, disunatkan 2 khutbah selepas sembahyang sunat gerhana, dan khutbah itu mengandungi seruan supaya bertaubat, bersedekah dan berbuat kebajikan.
Sekian saja dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kerana melayari channel Cikgu Sina. Cikgu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.